أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد. Pertama sekali jutaan terima kasih kepada pihak pentadbir masjid yang sudi menjemput dan menerima persinggahan saya dan isteri. Alhamdulillah, dalam perjalanan kami suami isteri daripada Bukit Beruntung lebih kurang 1 jam 35 minit, lebih kurang macam tu lah. Alhamdulillah, walaupun ambil masa agak panjang, ada jam sikit, tapi atas muka bumi Allah manusia sentiasa beruntung kalau dia memilih untuk melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Dalam keadaan banyak-banyaknya untung, manusia masih lagi sibuk nak rugi juga, walaupun keberuntungan yang disediakan oleh Allah itu banyak kepada kita. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini insyaAllah kita nak melihat sedikit tambahan ilmu. Kalau tuan-tuan panggil saya nak mengajar, saya tak pandai, nak kena panggil mufti sekali lagi, Datuk Mufti kan ya. Tapi kalau tuan-tuan nak saya berkongsi ilmu, insyaAllah boleh. Kita kongsi ilmu. Nabi kata, Badri'u anni walau ayat, sampaikanlah daripadaku, kata Nabi, walaupun satu ayat. Satu ayat yang bertepatan dengan hadis yang sahih, satu ayat yang bertepatan dengan Al-Quranul Karim, maka itu lebih baik daripada sembang kosong 1000 dan 1 juta ayat. Maka insyaAllah pada malam yang berbahaya ini, kita nak melihat pertama, kalau tengok tajuk kita itu kelebihan Sya'ban sedikit sebelum kita masuk pada bulan Ramadan. Pertama, kalau tak salah saya hari ini berapa? 19 Sya'ban. Jadi kita ada masa lagi 19 ke 2. Lepas maghrib ni 20 kan? Ya, 20 dah. Dan kita lebih kurang ada 9 hari lagi untuk menyambut Ramadan Al-Mubarak. Tapi jangan sia-siakan apa yang ada. Jangan berangan nak buat yang belum sampai. Tapi yang ada dibiarkan berlalu pergi, itu rugi. Ya, jangan sesekali membiarkan apa yang nantilah kita akan buat nanti pada bulan yang bulan Ramadan punya. Tak, sebenarnya kita kena guna apa yang sedia ada. Baik, kalau kita baca dalam hadis baginda Nabi SAW, ya, berhubung dengan Sya'ban dulu. Dalam hadis daripada Usama bin Zaid, hadis riwayat Imam An-Nasai, hadisnya sahih, diceritakan Usama bin Zaid bertanya kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, tidak pernah kulihat engkau ya Rasulullah berpuasa banyak seumpama engkau berpuasa pada bulan Sya'ban berbanding pada bulan-bulan yang lain. Dalam riwayat Al-Bukhari daripada Aisyah kata Nabi berpuasa penuh pada bulan Ramadan, Nabi berpuasa paling banyak pada bulan Sya'ban berbanding bulan-bulan yang lain. Jadi Usamah ni tanya kepada Nabi, Ya Rasulullah, kenapa perlu banyak berpuasa pada bulan Sya'ban ni, bulan yang kita sedang duduki ni? Maka kata Nabi SAW, Dzalika syahrun, inilah bulan yaghfulun nasu anhu, mereka lalai di dalamnya. Apa maksud lalai? Mereka tidak memikirkan apa yang ada, yang difikirkan yang belum tiba. Dalam bulan Sya'ban manusia berfikir baju raya belum ditempa. Dia tak fikir Ramadan yang bakal tiba. Bulan Sya'ban manusia fikir nak cat rumah baru nyambut raya. Ramadan ditinggalkan juga.
Bulan Syaban manusia memikirkan mana tukang kuih yang paling sedap, nak tempah siap-siap untuk kuih raya. Tapi Ramadan tidak difikirkan. Begitu manusia. Maka yaghfulun nasu anhu. Manusia lalai di dalamnya. Sebab itu aku banyak berpuasa. Kerana berpuasa itu menghilangkan kelalaian. Dan kata Nabi yang kedua, bulan Syaban ini diangkat oleh Allah akan amal hamba-Nya. Kalau kita belajar dalam angkatan amal ini, kalau yang harian, harian diangkat pada waktu subuh dan juga diangkat pada waktu asar. Itu Allah angkat. Tapi kalau yang mingguan diangkat pada hari Isnin dan juga hari Khamis. Tapi yang setahun yang diangkat penuh, hada syahrun, inilah bulannya. Inilah bulannya, ya. Kalau kita baca dalam hadis tu, rupa-rupanya pada bulan Syaban ini kita duduk dalam taman syurga ini, pahalanya ada. Dan pada waktu inilah Allah angkat terus. Tak simpan dari besok lagi dah, tak simpan tahun depan lagi dah. Itu kelebihan bulan Syaban. Dan fa'uhibbu, aku suka seluruh amalku diangkat sedang dalam aku berpuasa. Nah, pertama, Syaban itu bulan yang penuh dengan kelalaian. Malah lalai tak lalainya manusia, bulan malam nisfu Syaban kita banyak zikrullah, banyak minta ampun. Ada orang buat konsert malam nisfu Syaban. Yang buat tu orang Islam, tak tahu mana jiwanya pergi. Itu hati-hati. Jadi kita tak nak termasuk golongan yang lalai. Tuan-tuan, sedar tak sedar, lalai juga kita. Orang Melayu lalai, Jawa, termasuklah Jawa dan Banjar. Lalai, kenapa? Bulan Syaban disuruh berpuasa dan banyakkan berpuasa. Tapi kita orang Melayu dan Jawa, bulan Syaban banyaknya kenduri arwah. Ya, betul. Kenduri arwah, lepas satu makan dah dijemput lagi dijemput lagi. Kononnya kenduri arwah bulan Syaban ini suatu kebaikan. Seandainya kalau tak buat kenduri arwah, nanti Ramadan arwah tak boleh balik kononnya. Ini satu kepercayaan yang menyalahi agama, berbohong dan berdusta atas agamanya. Itu hati-hati jaga. Dua kenduri paling besar dalam kelompok orang Melayu, Jawa dan Banjar. Pertama kenduri arwah, kedua kenduri nyambut Ramadan. Dua-duanya tak ada dalam syariat agama. Tak perlu bersusah payah. Yang perlu bersusah payah, banyakkan puasa. Itu aja yang disuruh. Tapi kita orang Melayu selalu berlawanan dengan hadisnya Nabi SAW. Bulan Rejab disuruh makan, disuruh kenduri dan sedekah makan. Ya Allah, bulan Rejab ramainya yang puasa. Kan? Terbalik. Bulan ini disuruh puasa. Ya Allah, mentedahlah aja kejadian. Iya, sungguh. Maka kalaulah mau faham agama, itu kenyataan. Kenyataan yang berpandukan hadis Nabi yang sahih, riwayat daripada Imam An-Nasai, hadis yang dibawa daripada Usama bin Zaid. Ya, maka sepatutnya kita belajar. Tapi sayang, 1000 kali sayang. Itulah tanda kelalaiannya manusia. Manusia tidak mengambil Syaban untuk bahagia di Ramadan. Manusia tinggalkan Syaban begitu je. Manusia tak puasa mengikut sunnahnya Nabi SAW. Manusia berangan-angan mau buat kebaikan pada bulan Ramadan, tapi bulan Syaban cuma berangan. Dia tidak melakukan. Dia menanggung dan menanggung. Kalau tuan-tuan ingat, saya jadi panel pertama hari tu, di hujung sana panel pertama. Tak patut saya jadi panel pertama tu. Betul Mufti jadi panel pertama. Okey? Baik. Saya kata dah bahawa peringatan untuk kita. Saya masih ingat lagi. Saya kata dah bahawa dunia
dunia yang kita ada ni, dunia ini bukan tempat tinggal. Dunia ini hanya tempat untuk kita meninggal. Sedangkan akhirat itu tempat kita kekal. Jangan tangguh. Jangan tangguh lagi dah. Sebab esok belum tentu. Esok belum tentu. Abu Dhar Al-Ghifari kata nyawa kita cuma ada 3 hari. 1 hari telah digunakan semalam, tak mungkin dapat kembali lagi. Kalau untung-untung, kalau rugi habis. 1 hari bakal tiba besok, belum tentu kita sampai ke sana lagi. Tapi 1 hari yang kita miliki hanya pada waktu ini. So kalau nak berangan bahagianya Ramadan, jangan tinggal ibadah pada bulan Sya'ban. Sebab itu Nabi kata yaghfulun nasu anhu. Bulan ini manusia lalai, berangan mau ibadah Ramadan, tapi Sya'ban ditinggalkan. Akhirnya Ramadan juga tercicil. 7 hari pertama nazir masjid, fikir macam mana nak besarkan masjid. 7 hari kedua cancel cita-cita, sebab dah tak ada orang, kan? Maka jom kita ambil pedoman di situ. Itu 1 Sya'ban. Yang kedua, hati-hati. Tuan-tuan ingat tak? Ini sebelum masuk yang kedua, tuan-tuan ingat tak? Pengarah dan pelakon filem terkenal zaman 70-an, Jin Samsudin. Wah, bukan arwah. Jin Samsudin, arwah P. Ramli. Filem yang diorang buat ni, kalau betul-betul kita dengung dan tenung, kita dapat baca. Tapi kalau kita dengar, tengok, ketawa, kakak-kakak je, dia tak dapat baca. Jin Samsudin pernah buat filem. Tajuk filem tu, tajuk dia apa? Esok Masih Ada. Ya, esok masih ada. Kita belum tentu ada. Peringatkan. Selepas itu dibuat filem. Esok untuk siapa? Mungkin bukan untuk kita. Lebih dahsyat, lebih keras. Lepas tu filem tiada esok bagimu pada muka. Ya. Kemudian filem yang keempat, menanti hari esok. Kan, menanti tak sampai-sampai kita rupanya kita mati. Maka jom kita rebut peluang untuk mendekatkan. Pertama, Sya'ban, bulan kelalaian. Manusia lalai gitu aja, kan? Sya'ban, bulan diangkat darjat dan diangkat amal. Tak nak juga beramal. Sya'ban fa'uhibbu, kata Nabi, aku suka amalan aku diangkat dalam keadaan aku sedang berpuasa. Itu hakikatnya begitu. Maka kelalaianlah kita. Ada lagi dalam bulan Sya'ban yang dipanggil sebagai nisfu Sya'ban. Lepaslah. Saya malam nisfu Sya'ban, saya ada 3 hari, 4 hari ceramah di Kedah. Ya, pada malam itu saya ceramah di Sungai Petani dan saya cakap tentang nisfu Sya'ban. Ada hadis sahih, ada hadis dhaif, banyak. Ada hadis dhaif pun jiddan, banyak. Ada hadis palsu, banyak. Berhubung pada malam nisfu Sya'ban, hadis palsu ada, dhaif pun jiddan ada, dhaif pun ada, sahih 1-2 hadis. Satu je kita ambil hadis malam nisfu Sya'ban. Tak apa, dah lepas tak apa, tapi nak belajar ilmu. Hadis riwayat Ibnu Hibban dalam Sahih Ibnu Hibban. Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala memandang keseluruhan kepada hamba-Nya lailatin min nisfi min Sya'ban, pada malam separuh daripada Sya'ban. Allah memandang kepada seluruh hamba-Nya dengan pandangan jami'an, keseluruhan. Pada malam bila? Pada malam separuh dari Sya'ban. Hari ke-14 selepas solat maghrib. Lepas solat maghrib terus sampai subuh, Allah pandang. Dan apa Allah bagi? Yaghfulun nasu anhu. Allah bagi keampunan ke atas semua hamba-Nya, kecuali illa 2 golongan yang tak dapat keampunan dalam nisfu Sya'ban. Siapa? Limusyrikin, orang yang syirik kepada Allah, yang masih percaya lagi dengan nang budi nang kui, yang masih percaya lagi tahan hujan, baring seluar dalam, naik atas bumbung kemah.
sehingga dia percaya hujan nak turun, nampak seluar dalam hujan tak jadi turun, naik balik hujan. Yang masih percaya lagi mereka beramal dengan lenggang perut. Orang perempuan hati-hati, jangan menyerahi hukum. Kalau ada di antara sini mak bidan, jangan awak masuk neraka dulu daripada orang lain. Tak perlu buat. Lenggang perut bukan amalan dalam Islam, bukan juga adat agama orang Melayu. Itu diambil daripada adat agama lain. Lenggang perut diletakkan buah kelapa di atas perut orang yang mengandung 7 bulan, kan ya? Kemudian dijampi-jampi, lalu diketuk-ketuk buah kelapa golek sebelah kanan. Oh, anak jantan. Letak sekali lagi, dijampi-jampi buah kelapa golek sebelah kiri. Oh, anak perempuan. Teks nombor 3, jampi-jampi, ketuk-ketuk tak jatuh, pondan. Iya. Klinik kawasan kita berlambak-lambak, ada pergi jumpa klinik buat ultrasound. Dah jumpalah anak lelaki dan perempuan. Tu kadang-kadang, kan ya, nak basuh uri, basuhlah. Tapi pada hakikatnya tak ada pun suruhan dalam mazhab Imam Syafi'i ke mazhab mana-mana suruh basuh uri, tak ada. Kita mengaji daripada darjah 1 sampai darjah 6, tingkatan 1 sampai tingkatan 6. Masuk ke pengajian Islam sampai ke Nuh, balik daripada Madinah, Jordan, ada ke tidak suruh basuh uri? Memang tak ada pun. Hakikatnya begitu. Masa basuh cuma fikir, kenapa aku basuh? Tak apalah, kata nak basuh juga, boleh ke. Tapi kenapa harus basuh guna garam, limau, asam jawa, asam keping? Kan sekarang ni moden sikit, lemon, European. Oh tu kan, ini nak basuh uri, kenapa? Masa asam uri ni. Ya, harus difikirin. Setiap perbuatan kita akan dipersoalkan oleh Allah di akhirat nanti. Ketika kita tanam uri, kenapa letak pensel stabilo dan 2B? Ia harus difikirin. Kadang-kadang Pak Imam pun buat benda yang sama. Sungguh. Ya Allah, no? Hati-hati. Maka sebab itu malam nisfu Sya'ban, tugasan kita sebenarnya adalah minta ampun. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Simple. Ampuni aku ya Allah, ampuni aku ya Allah, ampuni aku ya Allah, ampuni aku ya Allah. Dah. Kalau rasa ada dosa besar, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ampuni aku ya Allah, aku bertaubat padamu ya Allah. Tuh. Kalau nak yang panjang macam imam baca, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dah. Kalau saya baca yang tengah tu, pendek tapi padat. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, tolong ampunkan aku dan aku bertaubat atas segala macam dosaku. Dah, tenang kan? Tak kalah istighfar pun tak apa. Lagu Hindustan kan apa? Betul, kan? Sungguh. Jadi hati-hati. Kadang-kadang kaum 70-an tujhe dekha toi jana sanam प्यार होता है दीवाना सनम अब यहाँ से कहाँ जाए हम तेरे बाहों में मर जाए हम. Isteri keluar daripada dapur, la 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 la. Tapi isteri saya tak buat macam tu. Ya. So malam nisfu Sya'ban, tugasan kita minta ampun dan minta ampun, jangan nyombong. Ini kadang-kadang doa kita itu asal minta duit aja. Dalam doa tuan-tuan dan puan-puan, uslub tata cara doa atau kaedah untuk berdoa, pertama, tangan kanan jarinya yang 4 disatukan, dibuka jari, ibu jari dibuka. Cantum yang kedua,
dan terus jantungnya begini keduanya, ya, 8 dicantumkan, jari tengah dibuka. Itu sunnahnya Nabi SAW. Ustaz, kalau saya doa buka begini, bocor ke tidak Ustaz? Tak ada bocor, tapi sunnahnya Nabi begini. Dah selesai. Mula doa, puji Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu yang pertama. Dua yang doa, selawat ke Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Gitu. Yang ketiga, minta ampun. Patutnya gitu. Allahumma gfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tuh. Lepas tu baru minta. Ini tidak. Baru angkat tangan. Ya Allah, ya Tuhanku, duitku kurang, tambahilah. Terus, hartaku sikit, banyakkanlah. Rumahku kecil, besarkanlah. Biniku 1, 4-kanlah. Waduh, darah tinggi 210, kencing manis 28, doa mau bini 4. Kadang tak padan. Minta ampunnya tidak, sombong kita dengan Allah. Kita rasa macam kita tak ada dosa. Sebab itu hati-hati. Nabi SAW ketika dalam sujud, sama ada sujud itu solat fardu maupun sujud solat sunnah, sahabat Nabi berkata, kami mendengar Nabi berdoa, Allahu Akbar. Sujud ini, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Nabi akan berdoa, Allahumma inni zalamtu nafsi faghfirli. Ya Allah, aku telah menzalimi, berbuat dosa atas diriku, ampuni aku ya Allah. Sahabat dengar lagi, Nabi berdoa, Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku. Ada sahabat dengar lagi, Rabbighfirli, ya Tuhan ampuni aku. Kita ni apa sangat amalan kita sampai doa minta ampun pun tak nak berbanding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati tuan-tuan. Saya selalu bagi bandingan mudah untuk kita faham. Minta maaf, saya selalu menggunakan bahasa-bahasa biasa, bahasa orang kampung senang faham. Tak nak bahasa kitab susah. Ya. Makhluk yang paling sombong siapa tuan-tuan? Iblis. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara kana minal kafirin. Yang lain semua sujud, iblis tak nak sujud, maka dia itu aba wastakbara kana minal kafirin. Itu sifatnya orang kafir. Bila ditanya, wahai iblis, kenapa tak nak sujud? Aku kan dicipta dari api, sedangkan Adam dicipta dari tanah. Kehebatan ada padaku, kehulu balangan, kependekaran ada padaku. Tak ada apa-apa pada Adam. Apa nak sujud? Begitu. Kadang-kadang perangai macam tu. Tapi iblis boleh tahan sombongnya, sebab dia dicipta dari api. Kita kalau sombong, tak masuk di akal. Sebab kita cuma dicipta dari setitis air mani. Air mani bukan datang dari langit, datang dari tempat pembuangan najis, dari celah kangkang aja. Tiba-tiba nyombong dengan Allah, tak masuk akal, lupa diri. Kita dicipta dari air mani. Allah panggil hayya 'alas salat, tak apalah. Bahaya. Tenang aja. Sebab tu kalau kadang kita bandingkan manusia dengan setan, hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Nabi kata, apabila azan dilaungkan, maka berlarilah setan-setan kerana takutkan suara azan hingga terkentut-kentut. Sahih hadisnya. Azan ni, hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Setan lari bergelimpangan, takut. Kita hayya 'alas salat, hayya 'alal falah.
kita bagi setan dari setan. Iya. Sungguh kalau kita ngaji harus betul-betul Kenapa? Ya Allah, apa jadi dengan aku ini? Hidup Tuhan yang izinkan, kesihatan Allah yang beri, rumah yang ku duduki ini Tuhannya yang bagi. Tiba-tiba awak duduk rumah yang dia bagi, awak tak datang ke rumahnya. Bayangkan seorang ayah yang beli rumah bagi anak menantunya duduk rumah dalam percuma, datang rumah kita pun tidak, yang itu pun kita marah. Itu manusia sepatutnya. Jom kita belajar sikit, ambil pendirian. Baik, selesai Syakban. Untuk masuk dalam bulan Ramadan. So apa kita perlu belajar? Peringkat pertama, nak dapat Ramadan yang bahagia, amal dulu pada bulan Syakban. Jangan nanggung. Mau tahajud Ustaz bila Ramadan, tiba-tiba 27 Syakban mati. Mau sedekah nanti tunggu Ramadan. Itu ada seorang kakak tahun lepas dia telefon, dia kata, Ustaz, akak ke makcik saya tak pasti lah. Dan dia kata gini, Ustaz, saya ingat nak bagi derma kat pusat tahfiz Ustaz, tapi saya nak bagi bulan Ramadan nanti. Masa dia telefon Syakban. Jadi Ustaz, apa pandangan Ustaz? Pandangan saya segini je, akak pasti ke akak boleh hidup sampai Ramadan? Kalau mati Syakban macam mana raya? Dia tak boleh simpan. Allah kata dalam Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Ali Imran surah ketiga ayat 133. Wasari'u, bersegeralah kamu, jangan tangguh-tangguh. Untuk apa? Ila maghfiratin min rabbikum, kepada keampunan dari Tuhanmu, wa jannatin arduha as-samawati wal ard, dan syurga yang disediakan bagimu seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, itu diberi pada orang yang bertakwa. So jangan tangguh. Tangguh ni kerja setan. Setan kata tak payah, nanti dulu, belum pencen. Kita pun tak apalah, belum pencen. Rupa-rupanya belum pencen, Allah pencenkan kita dulu. Dah habis. Jadi jangan tangguh dalam melakukannya. Baik, Ramadan al-Mubarak. Ini pun dah masuk tadi mukadimah. Okey, tadi mukadimah. Baik, kita baca beberapa hadis. Tuan-tuan, kalau ada soalan, angkat tangan dan terus tanya. Kita buat program tanyalah Ustaz TV 10. Belum ada TV 10 lagi. Okey, baik. Yang pertama sekali, saya melihat beberapa hadis baginda Nabi SAW. Hadis yang pertama, apabila tibanya Ramadan, apa perlu kita lakukan? Hadis yang pertama ya. Hadis ini riwayat Imam Tirmidzi, sahih dalam Sunan Tirmidzi. Hadis ini datang daripada Talhah bin Ubaidillah. Apa katanya? Sesungguhnya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'al hilala qala. Kata Talhah bin Ubaidillah, apabila datangnya Nabi SAW melihat al-hilal, anak bulan yang menandakan puasa. Sama ada Nabi diberitahu oleh sahabat nampak anak bulan. Sekarang anak bulan tak nak keluar. Sebab contoh kita tengok di Port Dickson contohnya. Apa nama Port Dickson tempat tengok anak bulan? Apa dia? Teluk Kemang. Teluk Kemang kan naik tinggi kan ya? Naik tinggi tu tengok kat Teluk Kemang. Anak bulan memang tak nak keluar. Sebab bawah kat tepi pantai Teluk Kemang tu orang pakai seluar dalam macam rata-rata. Anak bulan pun malu. Dia hari ni itulah keadaannya. Sebab tu kita banyak puasa 30 hari berbanding daripada 29 hari. Tak sama dengan Nabi. Nabi banyak 29 berbanding 30. Baik, tak apa. Kata sahabat Nabi yang bernama Talhah bin Ubaidillah,
Nabi SAW kata apabila nampak saja anak bulan atau diberitahu bahawa esok itu puasa, maka Nabi pun menyebut dalam doanya. Tengok doa Nabi, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam Rabbi wa rabbukallah. Ya Tuhan kami ni, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman. Moga-moga hilal ini, moga-moga penunjuk bahawa masuknya bulan Ramadan ini bil yumni, penuh dengan keberkahan dalam kehidupan, wal iman, dan membawa keteguhan iman kepada kita, dan kemudian wassalamah, dan memberi kita keselamatan, serta juga wal Islam, dan meneguhkan keislaman kita. Dan Rabbi wa rabbukallah, Tuhan aku dan Tuhan kamu itu adalah Allah. Itu doanya. Jadi siapa yang masuk saja, tiba-tiba kita duk prepare terus tu, ya, waktu kita tu tunggu pengumuman. Kan pengumuman kita biasa waktu berita tu kan, pukul 8 tu kan pengumuman tu, maka imam standby aja. Bila pengumuman masuk saja bahawa esoknya puasa, maka imam ambil mikrofon, ajak jemaah berhimpun setempat, jom baca doa ni. Ya, doa ni, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhan kamu itu adalah Allah. Ini hadis yang sahih. Ini hadis yang sahih. Maka sebab itu, kalau kita nak tengok, nak ikut Ramadan yang penuh dengan barakah, ikut je sunnah Nabi SAW. Kita tak payah buat benda yang bukan-bukan. Oh, ini buat acara itu, ni buat acara ni, tak payah. Maka baca je doa tersebut, ya. Kalau imam nakkan doa ni, nanti share, nanti bagi tahu, saya sharekan doa ni pada imam. Dia tu imam hafal. Tu imam pun kadang-kadang macam kita juga, dia pun terlupa. Dia kadang-kadang orang meninggal dunia, lama orang tak meninggal dunia, doa orang mati pun dia lupa. Dia dengar kata orang mati, dia bukan tengok orang mati dulu, start motor, balik rumah buka kitab dulu. Iya, tu imam pun manusia biasa juga. Tambah-tambah tu imam, bini 3, jenuh gaduh. Satu je. Iya, maka jom kita buat begitu. Amalan pertama mau dapat Ramadan yang elok adalah berdoa, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam Rabbi wa rabbukallah. Dah selesai. Itu aja. Ya Allah, ya Tuhan, jadikan hilal tanda Ramadan ini suatu keberkahan bagi kami, suatu keteguhan iman bagi kami, suatu keselamatan bagi kami, suatu keteguhan Islam bagi kami. Dan Tuhan kami dan Tuhan mereka adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, sebelum kita sambung, saya nak war-warkan sikit bagi pihak masjid kita ni. Pihak masjid sedang menguruskan pencarian dana bagi membangunkan masjid kita ni daripada 1 tingkat menjadi 2 tingkat. Dan kemudian ada rawatan-rawatan penyakit yang banyak di sini, bocor ke itu dan begini. Dan kalau kita melihat di sini keperluan keseluruhan kos 6.8 juta. Dan collection sampai sekarang ada lebih kurang 2 juta. So baki masih ada lagi 4.8 atau 5 juta lah, macam tu. Plus minus kalau ada defect ke apa nanti kemudian tu lah. Jadi pihak masjid buka untuk pembelian lot wakaf dengan satu lot cuma bernilai RM300 sahaja. Ya, RM300 satu lot. Kita rebutlah peluang untuk mendapatkannya.
Tambah-tambah kita yang dah berumur-umur ni, biasanya simpanan tu lebih. Simpanan ni jangan simpan di dunia, simpan di akhirat. Kaedah jaga harta tuan-tuan, tambah kita yang dah berumur ni, dah kencing manis, makan pun tak boleh. Makan banyak dia naik 17. Bila silap-silap makan asma seperti dia memang tak larat dah. Maka jangan simpan harta di dunia. Bawa mai sini, masuk dalam tabung masjid. Kita seumpama mengirim harta kita simpan dalam syurga. Itu saja konsep dia. Masuk je dalam laman web ni, ada nombor akaun dan sebagainya. Ada QR code tak? Ada QR code, lagi senang. Letak je handphone begitu. 300 satu bahagian atau satu lot. Bagi yang muda-muda, okeylah kot 300 sebab orang muda ni anak-anak kecil-kecil belanja tinggi. Kita yang dah berumur-umur ni dah segala macam ada. Dan perhatian saya selalu sebut bila kempen tentang ni. Sebab besok pun saya kempen di TV Al Hijrah besok, ya, tentang pembinaan masjid di Bukit Beruntung. Memang begitu. Nabi sebut barang siapa yang termasuk di dalam golongan yang membangunkan masjid, maka Nabi janji Allah bagi tahu banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bina sebuah rumah bagi kita dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Nak menunjukkan orang yang derma kepada masjid, maka tempat duduknya dalam syurga dia. Tempat duduknya bila dia diangkat, dibangun pada hari Jumaatun, pada hari kebangkitan, dah adalah. Maka jangan simpan. Orang yang cerdik, kirim ketika hidup hartanya. Melalui apa? Wakaf masjid contohnya. Kenapa dia tak simpan? Sebab dia tahu besok waktu mati dia tak boleh bawa. Waktu mati dia tak boleh bawa dah. Contoh paling mudah, kita datang besok kita tabung masjid. Kenapa dia buat gitu? Kita sedang mengirimkan harta kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Lepas mati memang kita tak boleh bawa. Maka kalaulah siapa-siapa yang merasa ada satu peringatan Allah Ta'ala dalam Quran, surah Al-Munafiqun, surah 63 pada ayat yang ke-10. Ada satu golongan manusia, bila dia mati, dia bertemu dengan Allah, dia kata, ya Allah, alangkah baiknya kalau nyawa aku ditangguh daripada mati. Maksudnya, ya Allah, tolong kembalikan aku ke dunia lah. Maksudnya begitu. Allah tanya kenapa? Wa tasaddaq, aku nak balik untuk melakukan sedekah. Ada orang golongan yang menyesal tak sudah bila ada ruang sedekah tapi mereka tidak bersedekah. Ya, tuan, 300 dalam satu lot lebih banyak untuk apa yang kita bagi, lebih bersolah rumah kita di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Daripada wajah-wajah orang beriman malam ini, saya rasa selesai 5 juta orang. Amin lah. Oh, ya betul. Jangan jadi golongan yang al-bakhilun wal-kadukutun. Ya, sungguh pun. Okey, baik. Habis. Itu yang pertama. Bila datangnya bulan Ramadan, nampak sahaja anak bulan, ataupun tiba-tiba Momo besar raja-raja kata tak nampak anak bulan. Maksudnya malam besok tu maghrib aja imam akan baca doa tu. Maksudnya begitu. Maksudnya anak bulan yang nampak tu pada hari kemudian. Ya, maka bacalah doa tu. Hadis yang kedua, supaya dapat kita rasa nikmat nak pergi Ramadan dengan tidak merugikan Ramadan kita. Hadis yang kedua, riwayat Imam Ahmad. Imam Ahmad Hanbal ini imam madhab yang keempat, anak murid kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, dalam hadis ini dia menyatakan Nabi bersabda, qad ja'akum syahru ramadana syahrum mubarak. Apabila datangnya satu bulan yang namanya bulan Ramadan, syahrum mubarak, bahawa ianya bulan yang penuh dengan keberkatan. Siapa ambil dia dapat lah. Siapa tak ambil dia tak dapat lah. Bukan kata oh semua berkat semua dapat. Tak, bulan itu penuh keberkatan. Yang rebut dapat. Iftaradallahu alaikum siyamah, dan Allah mewajibkan kalian itu berpuasa. Yang ni yang paling susah yang kita jaga. Tarawih benda sunat, sedekah benda sunat. Tapi bulan Ramadan
puasa. Puasa ini tuntutan iftarad, iaitu fardhu, benda yang difardukan. Jadi yang paling kita kena jaga puasa. Itu. Ya. Yuftahu fihi jannah, abwabul jannah. Yakni dibuka pada kita pintu syurga. Tuan, pertama Ramadan bulan keberkatan. Kemudian Ramadan diwajibkan berpuasa. Wajib ni maksudnya kalau tak buat dosa. Malah dosa tu disebut dosa besar. Ada dalam kitab Al-Kabair, kitab dosa besar Imam Zahabi. Kemudian yang ketiga, yuftahu fihi abwabul jannah. Allah buka pintu syurga. Malam pertama Ramadan awal itu dah buka dah pintu syurga. Tapi kita tak nak masuk lah, tu yang pelik. Hadirin lah dulu. Itu perangai manusia. Dan yang keempat, wa tughallu fihi syayatinu, dan ditutup pintu-pintu neraka dan juga diikat atau dibelenggu syaitan-syaitan. Neraka Allah kunci, tapi kita pula tergedi-gedi nak masuk neraka. Dia buat dosa lagi, tak rasa apa-apa Ramadan. Itu ya. Maka kita kena jaga yang itu. Dan kata Nabi SAW, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Dalam tu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 malam. Dan di ujung tu, man hurima khairaha, siapa-siapa yang mengharapkan kebaikan untuk dia, maksudnya dia tak mau memilih, maka faqad hurim, maka benar-benar dia terhalang daripada kebaikan tersebut. Akal kita yang waras ni, Allah cerita, Nabi kata sebulan bulan ini bulan keberkatan, maka rebutlah keberkatan tu. Apa sahaja tawaran Allah, rebutlah. Itu satu. Dan bagaimana cara merebut yang paling besar? Ni, iftaradallahu alaikum siyama, iaitu difardukan atas kalian itu puasa. Maka kalau mau jaga Ramadan dengan penuh kebahagiaan adalah dengan menjaga puasa. Karena itu kefarduan. Puasa itu pula dengan apa? Pula dengan niat yang ikhlas. Ni Hindustan kata dil to pagal hai, dil divana hai. Hati boleh jadi gila, hati boleh jadi rosak dan binasa. Ada orang banyak beramal tapi masuk neraka. Kenapa? Nunjuk-nunjuk sama orang lain, riak. Ada orang yang serbanya 7 hasta. Dia cuba orang lain pakai 1, dia pakai 3. Iya sungguh, orang tasbihnya kecil sembunyi, dia tasbihnya begini panjang, melewet dalam gini. Itu ciri-ciri riya dan tidak menghidu harumnya syurga. Nak masuk macam mana? Maka perkara pertama sekali, niat dalam hidup kita 2 benda yang seiring dan sejalan. Pertama kata penulis kitab Sahih Tafsir Ibnu Katsir Al-Azim, Ibnu Katsir. Yang kedua, kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi. Yang ketiga, Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam kitab As-Sunnah wal Bid'ah. Tiga-tiga imam yang berlainan generasi ini mengatakan syarat diterima amal seseorang hamba terhadap Tuhannya itu 2. Yang pertama, ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, benar sesuai mengikuti sunnah Nabi SAW. Sudah. Jadi perkara pertama, niatnya. Niatnya adakah perlu nawaitu sauma ghadin? Silap pula tu suruh usolli pula tu. Usolli sauma ghadin 4 rakaatin. Waduh. Kan dah. Niat itu ketika kita bangun untuk sahur, udah. Kenapa sahur? Kan puasa. Ya, niat tu. Tak payah, dia bersusah payah dan sebagainya. Itu yang pertama, niat. Kedua, mau bahagiakan Ramadan, jaga sahur dengan sempurna. Sahurnya Nabi adalah kira-kira 10 menit sebelum azan.
Sahurnya kita 3 jam sebelum azan. Okey, masjid kita subuh azan sekali ke 2 kali? 2. Alhamdulillah, tahniah. Saya jarang jumpa kat Malaysia macam ni. Alhamdulillah, bagus. Okey, beda berapa lama? Satu jam 10 minit. 1 jam, cantik. Itu hadis Nabi. Ya. Semalam saya sebut juga. Semalam saya di mana lupa dah. Oh, sahabat berenang Sungai Besar. Sungai Besar ya. So sebut juga. Rupanya masjid tu azannya sekali je. Saya kata cerai. Cerai, betul. AJK, ketahuilah kalian mendapat pahala besar ketika memulakan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tukang azan yang pertama di zaman Nabi, yang azan yang pertama itu 1 jam, kata 6.18, 5.18 azan 1 kali, namanya Abu Mahdhurah. Dia azan ketika itu tidak menyebut as-salatu khairun minan naum. Azan yang kedua itu Bilal bin Rabah yang menyebut as-salatu khairun minan naum. Tahniah. Okey. Kenapa? Buka kitab yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari. Siapa nama penulis kitab ini, ya, dia menyatakan bahawa azan yang pertama itu punya tujuan. Tujuan pertama memberi arahan kepada orang yang tahajud, udah berhenti. Udah berhenti. Kenapa? Sebab tahajud awak udah lama dah. Orang yang tahajud jam 3 begitu kan, maka udah berhenti, rehat pula, nanti nak solat subuh. Azan itu juga bermaksud bagi orang yang nak tahajud di akhir waktu. Jam 5.18 boleh bangun tahajud di akhir waktu. Azan itu juga bertujuan bagi orang yang malam tadi berjima dengan istrinya, sempat mandi, tak mandi junub, sempat ke masjid. Ini bangun-bangun azan, belum mandi. Iya. Dan maksudnya azan itu juga tujuannya adalah memberi ruang kepada orang perempuan menyiapkan makan untuk sahur. Itu. Jadi tahniah. Ya, sepatutnya masjid ini kalau ada surau di bawah jagaan dia bagi arahan supaya kerjakan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nabi sahur tidak pernah ditinggalkan. Nabi menyebut dalam hadis sahih Bukhari, barang siapa yang mengawali berbuka dan mengakhiri sahurnya, maka dia sentiasa dalam keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. Celuk penting. Makan, jangan nanggung-nanggung. Ya. Jadi sebaiknya sahur itu waktu bila kira-kira 10 minit atau 50 ayat Al-Quran dibaca dan kemudian azan. Tapi kita 10 minit belum cukup, sebab lauknya banyak. Sahur je udah macam kenduri arwah. Kau bayangkan kalau sahur macam kenduri arwah, berbuka udah macam kenduri kahwin. Jadi macam mana puasa? Okey, jadi sahur ni gitu. Nabi SAW minum beberapa teguk air sahur, dan Nabi makan beberapa butir kurma sahur. Ada gambaran kadang-kadang dalam hadis Nabi makan roti yang keras, kata para sahabat, awak kena rendam dulu roti itu. Kita makan roti gardenia, lembut, udah lagi belagak lagi, buang kulit lagi pula tu. Ya Allah, nyombongnya. Dah, jadi jaga sahur. Jangan kata ustaz, saya sahur jam 12 malam. Itu bukan sahur, itu sapa. Itu makan tengah malam. Sahur pesannya bangun bukan sekedar makan. Sahur itu waktu, bukan hanya makan, tapi tahajud. Paling 3 2 rakaat. Orang perempuan gak apa-apa, sebab orang perempuan kan masak, numis, perang peruntang, pembung dan sebagainya, maka pahala numis besar. Yang dituntut tahajud adalah orang lelaki. Aisyah bangun, raba, oh sentuh kaki Nabi sedang
tahajud. Kita orang lelaki yang gabut-gabut lah, bini kita yang tahajud, kita terkejut. Pelik. Jadi belajar mengisi itu penting tu. Sahur kalau orang tak nak juga kira jahil dan bodoh lah. Kenapa? Makan dapat pahala, takkan awak tak nak. Peliknya manusia. Dah kan? Itu jaga tu. Kita tengok di sini Allah Subhanahu wa taala kata bulan ini penuh dengan keberkatan. Seluruh amal baik pada bulan itu gandaan pahala hanya Allah yang mengetahui. Yang kedua disebut tentang puasa tadi, mulakan dengan penghabisannya sampai habis. Start puasa sampai habis ikut sunnah. Ya, sampai habis ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan guna hadis palsu dan hadis dhaif jiddan. Apa katanya Ustaz? Saya bulan Ramadan ini banyak tidur Ustaz. Kenapa? Karena dalam hadis menyebut an-naumu sha'imul ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Banyak pun punya cantik. Hadis itu dhaif jiddan, tak boleh pakai. Itu bukan hadis yang sahih. Okay? Tidak salah untuk tidur, tapi jangan menggunakan hadis Nabi yang palsu. Ingat dia Nabi kata man kataba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa-siapa yang berbohong menggunakan hadis palsu, siap tempat duduknya dalam api neraka jahanam. Jadi hati-hati. Komen apa yang kita tahu, yang lain diam aja, itu lebih utama. Okey? Baik. Kemudian perasan tak Allah kata, Nabi kata dalam hadis dibuka pintu-pintu syurga. Tuan-tuan, banyaknya nikmat dan masuk syurga. Dalam hadis lain, kalau kita tengok dalam fadilah Ramadan lah contohnya, Nabi kata tentang puasa saja. Man shama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Siapa-siapa yang berpuasa Ramadan, pertama kerana iman dan ikhlas pada Allah, kedua mengharapkan pahala semata dari Allah bukan pujian manusia, ghufira lahu ma taqaddama min zanbi, maka diampun seluruh dosanya yang telah lalu. Ramadan puasa aja, belum solat tahajud, jaga puasa aja. Indah, lagi dahsyat. Nabi kata, man wa man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam Ramadannya, lebih khusus kepada solat tarawih, kerana iman pada Allah, harap ganjaran daripada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min zanbi, diampun dosa mereka semuanya yang telah lalu. Kan? Okey, puasa mula dengan sahur yang baik, siang hari kurang cakap, jangan banyak cakap, sebab mulut kita ni habis kita bercakap tentang kita cakap pasal orang lain pula. Kadang-kadang tak ada kena mengena dengan kita pun. Nabi sebut dalam hadis, Allah tidak memerlukan hambanya meninggalkan makan dan minum. Allah tidak memerlukan puasa dari hambanya selagi hambanya tidak meninggalkan perbuatan buruk dan percakapan buruk. Itu hadis sahih. Mulut ngata je kerjanya, fitnah orang kiri kanan, maka sia-sia dia puasa, muflis dia di akhirat. Kenapa siapa sebut? Nabi sebut. Mana Nabi tahu hadis ni? Hadis apa? Qudsi. Allah yang bagi tahu kepada Nabi. So, bulan Ramadan jaga puasa itu sungguh-sungguh. Ya, pada kita orang lelaki penuhilah solat fardu itu dengan solat jamaah. Orang perempuan tenang-tenang di rumahmu. Tak payah susah sangat. Ini kadang-kadang pagi-pagi subuh nak satu rombongan kuntilanak, satu rombongan hantu kumkum datang subuh-subuh ni. Kan kita tanya Kak Siti, Abang Man mana? Abang Man kirim Kak Siti datang. La ilaha illallah. Lakinya tak datang, tiba bini yang datang. Ya, orang perempuan tidak disuruh solat berjamaah, melainkan bersama suaminya dijemput. Suami kata, jomlah solat dengan saya. Itu okey. Kerana kadang-kadang jatuh wajib.
Kalau dia tak ada apa-apa di rumah itu, kalau suami yang ajak. Kalau dia datang bersama anak-anaknya, okey. Atau dia datang bersama satu kumpulan wanita yang lain, terjaga keselamatannya, itu okey. Jangan pagi-pagi sorang-sorang datang begitu waktu subuh, belum azan awak dah sampai. JK bukan boleh harap. JK pun boleh tahan orang gitu. Nah kan, maka kita buat sungguh-sungguh. Orang lelaki jagalah solat jamaah. Tadi tuan-tuan ni hebat-hebat dah kat sini, alhamdulillah. Maka kita jaga sungguh-sungguh. Solat tarawih ni dia tambahan. Tapi tambahan itu yang Nabi janji, ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Ya, itu besar, diampun dosa. Sini buat berapa imam? 23 rakaat. Alhamdulillah. Tak kisahlah nak buat 8 tambah 3 ataupun 20 tambah 3, buat aja. Jangan gaduh. Tengok Ramadan dah habis, belum start. Gaduh aja, bincang dan bahas gitu. Saya di sekolah tahfiz saya buat 11. Kenapa? Sebab yang pertama, sekolah tahfiz tu walaupun yang budak-budak dia serban, tapi dia mudah. Sebab tu imam ni kena faham kat mana. Nabi pesan, wahai imam, apabila kamu ingin memulakan solat padu pada manusia yang ramai, maka pandanglah jamaahmu terlebih dahulu. Kalau tiba-tiba imam nak solat, pandang dulu, tengok jemaah dulu, jangan mula. Ada di antara jamaahmu itu as-saghir, budak kecil. Contoh gitu. Budak kecil dia tak boleh solat lama. Allahu Akbar, gaduh sana, gaduh sini. Sudah sembang dengan kawan sebelah, pokok tidak itu. Itu biasa. Budak tak berdosa. Ada jamaah yang kedua, al-kabir, orang yang dah terlalu tua. Jalan 3-4 langkah, udah tua, tak larat. Kan ya? Ada jamaahmu ad-dhaif, orang yang lemah. Siapa lemah? Semua kita lemah. Bazar Ramadan 20 lorong cantik, penuh bertenaga. Balik rumah, solat Allah terus memuat. Imam buka puasa di mana imam? Rumah sini. Imam buka puasa sini, tambah 3 kali. Iya, makmum nunggu, dia belum siap. Iya, udah nak tahu imam lemah, manusia ni lemah. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Udah 16 kali. Ada orang tanya, Ustaz, imam kami waktu maghrib, imam baca panjang. Yang imam pun pelik-pelik orangnya. Maghrib kan orang lapor bulan Ramadan. Manusia memang fitrah gitu. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil. Imam tu nama Haji Sabar. Tiba-tiba lepas solat, dikirnya afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah 100 kali. Macam mana Ustaz? Saya kata kau tinggalkan dia solat-solat. Kau tinggalkan. Saya kalau solat maghrib Ramadan, kalau jadi imam, pendek aja. Qul ya ayyuhal kafirun, alam tara kai. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq. Dah bagi salam, astagfirullah. Bagi tahu dengan jemaah, kalau tuan-tuan perempuan dapat, pergilah makan dulu. Masa suruh seorang pun tak bangun. Iya. Dan kemudian, kenapa Ustaz kata gitu suruh makan? Saya pun lapar, jemaah. Apa susah? Sungguh. Nah, ya. Jadi Ramadan ini, imam pertama tengok di sana ada budak kecil, ada orang tua, ada orang lemah. Kita tambah-tambah yang muda-muda ni kerja kilang, pergi kerja sampai 1 hari sampai 12 jam gitu kan. Kemudian ada al-maridun, orang sakit
Yang datang tu nafas pun tak berapa lepas. Yang datang tu mengesot gaul. Iya sungguh kan. Dan ada juga orang yang al-hajatun, orang yang punya hajat. Selepas itu nak masuk kerja jam 11, dia shift ketiga kerja hilang. Maka wahai imam, ringkas dan mudahkan bacaanmu. Itu disuruh oleh Nabi. Ini imam kita malam pertama 1 juzuk berkekoh kepada lutut makmum. Imam, iya, malam pertama tak kena kita. Malam kedua coba lagi, harap-harap imam tukar. Rupanya dia juga. Tobat lahu. Malam ketiga separuh makmum tak ada. Akhirnya pengurusi surau, nazir masjid pegang mikrofon, tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita merenung kembali. Baru malam ketiga tuan-tuan, lemahnya iman orang kampung kita. Pandai pula nazir mengatakan orang. Bukan, sebenarnya bukan orang lemah iman. Dia datang berhenti di simpang, bincang dulu masjid mana baca pendek. Dia gila masjid yang baca pendek. Jadi imam jangan buat fitnah dalam solat. Jaga-jaga. Itu nak kena bagi faham. Ini dia. Baca ya Allah, bismillah, takbir, angkat takbir, gerun Allah. Asal ke? Oh imam, Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kita kat belakang dah habis. Habislah malam ni. Udahlah kita ingat boleh tengok nasi Arab kat belakang. Tak. Tuan-tuan, bulan Ramadan, solat tarawih kita perlu buat 29 malam. Bukan 8 malam, 9 malam. Jadi harus buat dengan tenang. Ni tuan-tuan, tak lama lagi kita akan dapat video daripada Jawa Timur. 23 rakaat 8 menit. Iya. Allahu Akbar waladun. Ingat solat tu mak bapak dia yang punya. Ya Allah, tenang-tenang aja. Baca yang pendek enggak apa-apa. Allahu Akbar. Imam, tolong jangan lupa baca doa iftitah. Perangai imam tarawih, sama ada imam kampung maupun imam jemputan, tidak rasa rugi meninggalkan doa iftitah. Doa iftitah, kata Nabi, aku ta'ajub dan merasa ajaib ketika seseorang daripada mereka membaca doa iftitah, Allah buka pintu langit lalu mengangkat pahala banyaknya yang mereka baca. Tiba-tiba imam Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Tak. Baca doa iftitah setiap 2 rakaat, tetapi jangan memilih doa iftitah yang panjang. Pula imamnya kenapa cuma 1 doa iftitah? Doa iftitah ada 12 jenis doa iftitah. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Dah habis. Riwayat Imam Muslim sahih. Ustaz, sah ke kalau baca ini? La ilaha illallah. Kan? Allahu Akbar, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Habis. Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa bainal khataaya kama ba'idta bainal masyriqi wal maghrib. Allahu Akbar, wajjahtu wajhiya lilladzi. Sampai habis pun boleh. Ada 12 jenis, tapi imam kita ambil nombor 13. Apa? Sunnah, tak payah baca. Akhirnya sepanjang Ramadan menyunat lagi kerjanya. Ya Allah, kalau imam tinggalkan yang sunnah, makmum silap-silap yang wajib ditinggalkan. Udah, imam harus didik. Kita apa baca pendek? Allahu Akbar. Kan? Allahu Akbar
كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. Bacaan murattal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Murattal. Tak payah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tu yang belakang tu. Iya sungguh. Hati-hati. Tenang-tenang je buat elok. Alhamdulillah 23 rakaat itu kita rasa tenang, tak tercungap-cungap. Tenang. Jangan solat nak habiskan banyak, dah solat macam Charlie. Allahu Akbar, sebendi-bendi. Sujud bunyi sebela-bendi. Tak apa bendi ni. Tenang-tenang aja. Maka ini harus belajar baiki Ramadan. Kenapa? Disebabkan Ramadan itu dibukakan pintu syurga dan ditutup pintu neraka. Yang kita susah-susah nak buka pintu neraka, buat dosa. Kenapa? Karena dalam hadis menyebut, dalam riwayat Imam Tirmidzi, dalam pada Ramadan, setiap malam sepanjang Ramadan, setiap malam Allah ada membebaskan sebahagian daripada mereka ahli neraka dan masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Maka kita berebut-rebut untuk melakukan kebaikan. Moga-moga kebaikan itu berpanjangan. Ya, jadi kalau dah Allah buka pintu syurga, apa perlu kita buat? Nah, berebut-rebut cari syurga. Kalau Allah kunci pintu neraka, jom kita menjauhi dia. Kalau Allah buka pintu keampunan, minta ampun. Jangan nyombong dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, baik. Moga-moga Allah bagi kebaikan. So apa yang perlu kita buat adalah mula dengan sekarang untuk buat ketaatan dan kebaikan. Dan jangan tunggu Ramadan. Takut Ramadan tak sampai. Ada sahabat kita, kadang-kadang kita bertemu dengan mereka hari ke-29 Syaban meninggal, tak sempat satu Ramadan. Dan tapi kita doa moga-moga waballighna Ramadan, moga Allah pertemukan dengan Ramadan. Tapi jangan lupa, jangan lupa dua hadis ni saya akan share dengan AJK, dan AJK boleh share dalam grup nanti, terutama dalam bab doa tu, dalam bab doa. Moga-moga kita berboleh kebaikan. Baik, sebelum saya tutup, silakan kalau ada soalan. Ceramah saya tak panjang. Muslimat, silakan. Ramai tadi. Ada makan ke tidak malam ni? Alhamdulillah. Saya mana-mana saya tanya, sebab makan tu adalah salah satu juzuk dari dakwah. AJK dengan berkira sangat duit tu. Kadang-kadang saya tegur, kadang AJK dia rasa duit masjid macam duit mak dan babak dia. Betul? Oh, itu tak boleh, ini tak boleh, itu tak boleh, ini tak boleh. Tapi masa makan, AJK kambing. Jemaah boring lagi. Dia cekik-cekik jemaah makan. Itu kan, tapi bukan masjid ni, masjid lain. Kan. Saya mana-mana pergi, saya sebut. Sebab Jais selalu jemput saya untuk bagi ceramah kepada nazir-nazir masjid daerah ke daerah. Dan saya sebut, kenapa? Sebab kalau orang nak simpan duit, orang tak hantar dalam tabung masjid, orang hantar ke CIMB dan Maybank. Itu kalau dia nak simpan. Tapi kalau dia nak simpan di akhirat, dia hantar ke sini untuk kita guna, dia dapat pahala. Itu. Jadi jangan tangguh, ada duit guna, ada duit guna, ada duit guna. Kenapa guna untuk apa? Guna untuk amalan dan ibadah umumiyah, untuk kebaikan ahli qaryah, insya-Allah. Okey? Tak ada soalan? Cuma kalau ada makan pun jangan melampau. Siapa? Itu tadi bab AJK, bab kita jemaah pun kadang-kadang bergabung dan tua-tua perangai tak elok. Belum makan dah bungkus. Perangai tak senonoh. Orang perempuan datangkan bawa beg, rupanya plastik dengan getahan dia dalam beg.
Masjid buat makan untuk orang yang hadir. Ini tak, yang bungkus tu tua lagi bangka. 12 bungkus pula tu. Dia bawa balik dekat anak cucu dia. Mana boleh? Kalau nak bungkus, dah selesai program. AJK kata, ni makanan ada lebih, boleh bungkus. Masa tu baru bungkus. Ini orang belum apa-apa, dia udah bungkus. Simpan dalam IV. Kan dia king. Hati-hati. Kadang nampak tu, hati-hati tuan-tuan ya. InsyaAllah, moga Allah bagi kita ketaatan dan kebaikan. Cuma saya nak sentuh sikit. Kita yang datang masjid ni kena ada jiwa dan adab. Apa adab kita ya? Kadang-kadang kita orang Melayu lah, Jawa pun sama, saya jumpa macam tu juga, Banjar pun sama juga. Kadang-kadang Alhamdulillah kita datang dengan jubah itu ini, tapi ada perangai satu tak senonoh juga. Dalam poket jubah tu bawa masuk ke masjid, udah garam. Ini perangai tak senonoh apa yang bawa tu? Bawa udang garam tu dalam poket, bawa dalam jubah kan? Lepas tu bawa dalam masjid. Kan rokok tu haram secara ijma'. Kalau ambil yang makruh tu sebab dia rokok, tu je. Tapi janganlah bawa rokok tu masuk ke masjid. Dia rumah Allah Ta'ala. Kalau jangan merokok sekitar masjid tu, jangan. Tapi yang merokok tu AJK kadang-kadang. Iya sungguh. Saya sentuh, saya tegur betul. Kadang tu siap sambil buat teh tarik rokok di mulut. Masalah juga. Di hospital tak boleh merokok. Di pejabat kerajaan tak boleh merokok. Di pusat hentian RNR tak boleh merokok. Tapi kenapa di rumah Allah yang mulia ni kita boleh merokok? Tu, kalau kita fikir kita dapat. Kita tak boleh bangga dengan jubah kita ni sebab Abu Jahal pun pakai jubah sebenar ni. Jangan berangan benar sangat. Okey? Moga-moga Allah bagi kebaikan. Saja tegur, lepas ni tak bagi dah pun. Okay? Dan seterusnya lah kita cari ruang lah. Moga-moga Allah beri keampunan kepada kita. Dan yang ni tadi ni, jangan lupa, bukan banyak pun, RM300 je satu lot. Bagi kita yang berumur-umur, terutama yang umur 60 dan ke atas, Nabi cerita Allah tidak akan menerima sembarang alasan tadi dah. Kalau Allah bagi kita 60 dan ke atas umur, kita kata tak sempat nak sedekah, Allah tak terima. Tak sempat nak pergi masjid, Allah tak terima lah. Jadi orang yang umur 60, dia bukan ambil satu lot, paling tidak 3 lot dia ambil. Bayar sepatutnya gitu, hantar siap-siap ke dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman, ya Tuhan kami, ampuni dosa kami ya Allah, dosa ayah dan ibu kami ya Allah, dosa pasangan hidup kami ya Allah, dosa anak-anak dan seluruh ahli keluarga kami ya Allah. Ampuni dosa umat muslimin wal muslimat yang hidup maupun telah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, bantu kami dalam kami mengingatimu ya Allah. Ya Allah, bantu kami dalam kami bersyukur padamu ya Allah. Ya Allah, bantu kami dalam kami memperbaiki amal ibadah terhadapmu ya Allah. Ya Allah, rezekikan pertemuan kami dengan Ramadanmu ya Allah. Ya Allah, rezekikan pertemuan kami dengan Lailatul Qadarmu ya Allah. Ya Allah, jadikan Ramadan ini keampunan bagi kami ya Allah. Ya Allah, jadikan Ramadan ini benteng dari api neraka ya Allah. Ya Allah, jadikan Ramadan ini jalan besar kami menghuni syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, ampuni mereka yang berwakaf kepada pembinaan masjid ini ya Allah. Jadikan wakaf mereka penghubung jalan ke syurga-Mu ya Allah. Jadikan wakaf mereka benteng dari panas api neraka-Mu ya Allah.
rahmati qaryah kami ya Allah, sampaikan hajat kami ya Allah, tunaikan permintaan kami ya Allah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.